kita, nasib kita bergantung kepada Allah lah. Kalau kita berdoa, kita ni dihindari daripada kesulitan. Jadi kita boleh hindarkan benda tu, kesulitan yang kita buat. Kalau kita solat istikharah ke, kita boleh buat pilihan yang tepat. Contoh awak buat pilihan yang tepat untuk masuk ke politeknik. Jadi awak adalah pilihan yang tepat berbandingkan kawan awak yang pergi bekerja. Walaupun kawan awak tu ada gaji setakat 800 kan. Tapi bila awak keluar politeknik, gaji awak lagi tinggi daripada dia. 2,000, 2,500. Jadi taraf hidup awak akan meningkat. Jadi sekarang ni memanglah penat belajar, tak ada duit kan. Tapi jangan risau. Lepas ni awak akan dapat habuan daripada kesabaran awak semua tu. Jadi itu akhlak yang kita nak mainkan kita nak maksudkan pada hari ini, iaitu akhlak ni berasal daripada perkataan khulukun yang bermaksud tabiat, adat dan kebiasaan. Okey. Kalau kita dah sentiasa macam jadi orang yang baik, maksud contohnya kita nak makan je kita baca bismillah. Lama-lama kita jadi kebiasaan untuk membaca bismillah. Okey. Itu yang kita nak sebenarnya. Akhlak tu dah jadi kebiasaan kita. Tapi kalau kita ni mulut kita asyik nak mencarut je, jadi kebiasaan kita lah untuk kita selalu mencarut. Sikit-sikit cakap mencarut. Asyik nak bodohkan orang, sikit-sikit cakap, bodoh lah kau ni, bodoh lah bodoh. Jadi benda tu dah jadi kebiasaan pada mulut kita. Jadi kita nak ubah balik tu sangat susah. Jadi kalau boleh, kita ubah sikit-sikit supaya tabiat kita tu jadi tabiat yang dah biasa dengan kehidupan kita sendiri. Okey? Maksud dari segi istilah iaitu sifat yang kekal pada diri seseorang dan menjadi rutin baginya untuk cenderung ke arah kebaikan atau sebaliknya. Jadi benda tu lah kita nak. Okey. Saya pernah ada seorang student. Okey, student saya ni dia lembut. Kan dia lembut. Awak nak dengar tak cerita saya ni? Nak. Okey. Ada seorang student saya ni, nama dia siapa tah? Lama dah saya ngajar dia, dalam 6 tahun, 7 tahun lepas lah. Dia ni seorang yang lembut. Lepas tu dia make up lah pergi kelas. Lelaki. Okey, dia make up pergi kelas. Lepas tu dia pun selalulah macam borak dengan saya kan. Dia cerita. Tapi dia baik, budak yang baik. Tapi ada satu hari tu dia cerita kat saya tanya dia. Waktu tu saya macam berdua je lah dengan dia kat dalam kelas. Saya tanya, siapa nama dia? Saya tak lupa dah. Tu Khairi ke apa tu nama dia. Tanya dia, awak ni kawan-kawan awak macam mana ya? Dia kata, awak ada kawan-kawan yang macam lembut ke? Cakap kan. So dia kata, ada. Dia kata, ramai kawan saya yang lembut. Dia kata kan. Lepas tu awak, kawan-kawan awak tu dah lembut macam mana? Dah tukar dah ke? Dah ada buah dada ke? Dah tukar ke semua kan? So dia kata, Ustazah. Dia kata, dah semua dah ada dah. Katakan semua dah ni. Saya je yang belum lagi buat pembedahan. Dia cakap. Cantik lah kulit dia, licin macam perempuan lah. Make up pandai. Lepas tu saya pun cakap kat dia, Alhamdulillah awak okey lagi, awak tak buat apa-apa lagi kat badan awak masih lagi jadi lelaki. Lepas tu saya kagumlah dengan awak ni, walaupun fitrah awak tu nak jadi perempuan tapi awak mampu tahan sikap awak tu, masih lagi awak mengekalkan kelakian awak walaupun orang nampak awak macam lembut kan. Jadi saya sangat respect lah pada orang-orang yang macam ni. Walaupun fitrah dia tu dia nak jadi perempuan tapi dia tak ikut hawa nafsu dia untuk jadi perempuan. Sebab saya rasa benda tu adalah satu mujahadah atau dia nak berlawan dengan perasaan dia tu adalah satu benda yang sangat susah. Okey? Yang sangat susah untuk kita buat benda tu. Okey? Macam kita kan. Macam kita lelaki dan perempuan, kita tak ada perasaan nak jadi perempuan atau nak menjadi lelaki. Tapi dia ada perasaan. Tapi dia mampu untuk tolak perasaan dia tu sebab apa? Sebab kerana agama. Kan dia tahu ya kalau dia buat macam ni dia akan dilaknat, dia tak boleh berdosa dan sebagainya. Jadi benda tu lah kita nak jadikan dia kebiasaan. Jadi saya sangat respect lah pada budak tu kan. Dia mengekalkan lagi kelakian dia. Walaupun kawan-kawan dia kata pujuk dia untuk dia buat pembedahan dan sebagainya. Dia masuk politeknik, dia kawan dengan lelaki. Dan dia tak jadi perempuan lah sampai sekarang saya rasa saya nampak dia jadi perempuan. Okey, jadi dia sangat sukalah berkawan dengan saya.
Kan kalau ada hari jadi saya, dia buat kek, dia pandai buat kek, dia pandai make up, pandai menjahit, kan. Si perempuan betul. Jadi kat situ Allah dah cakap inna ma ba'astu li atamum makarim al-akhlaq, sesungguhnya aku diutus adalah untuk memperbaiki akhlak manusia, akhlak yang mulia. Jadi kat situ selama 23 tahun Rasulullah SAW ni dia dia berdakwah. Yang pertama sekali adalah dia akan dakwah untuk membina akhlak manusia. Okey. Jadi yang seterusnya bahagian-bahagian akhlak, ada dua jenis akhlak, iaitu akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Okey. Akhlak mahmudah ni adalah akhlak yang baik lah. Contoh, apa dia akhlak mahmudah? Boleh tak bagi tahu? Okey. Contoh akhlak mahmudah. Apa boleh? Bersedekah. Bersedekah lagi. Solat 5 waktu. Solat 5 waktu. Apa-apa yang baik lah. Okey, akhlak mahmudah ni. Akhlak yang buruk ni, yang macam tadilah kita sebut kan. Menipu. Okey. Mencuri. Apa lagi? Makan benda yang haram. Itu akhlak-akhlak yang buruk. Okey. Akhlak yang baik. Okay. Akhlak yang baik ni adalah satu akhlak yang mana, apa maksud akhlak yang baik atau akhlak mahmudah ni? Adalah akhlak yang mana, akhlak yang ada di dalam Al-Quran. Okey, akhlak yang ada di dalam Al-Quran. Okey. Seperti mana daripada Sayyidina Aisyah berkata, sahabat bertanya kepada Sayyidina Aisyah, bagaimana ke akhlak Rasulullah? Sayyidina Aisyah kata, akhlak Rasulullah seperti apa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kat situ, apa yang ada dalam Al-Quran tu Rasulullah buat, dan apa yang Al-Quran tegah Rasulullah tak buat. Jadi itulah sebaik-baik akhlak. Dan akhlak yang buruk ini adalah merupakan akhlak yang sebati dalam diri seseorang. Okey. Dia akhlak yang mudah dizahirkan dalam bentuk yang tidak baik. Contoh, awak selalu cakap perkataan be yourself. Betul tak? Apa yang awak faham dengan perkataan be yourself? Orang ni susah nak respon, betul lah. Asyik orang yang sama je. Nurul Ain Syuharni. Nurul Ain. Apa tu maksud be yourself? Jadi diri sendiri. Jadi diri sendiri. Apa yang awak faham jadi diri sendiri tu? Maksudnya tidak ikut orang, jadi diri sendirilah. Jadi diri sendiri, jangan ikut orang macam tu. Okey, terima kasih Nurul Ain. Okey, kalau bagi saya jadi diri sendiri ni memang kita boleh jadi diri sendiri kan. Tapi macam mana kita nak jadi diri sendiri ke depan orang lain? Kita nak marah. Kalau kita faham maksud Ain kan. Contoh Ain, saya nak marah. Saya nak marah awak. Saya marah je awak. Boleh tak Ain? Sebab saya nak jadi diri saya sendiri. Boleh tak? Ain, Nurul Ain. Ya puan. Kalau saya nak marah, saya nak jadi diri saya sendiri. Okey, saya tak ikut orang lain. Okey, saya marah je awak. Boleh tak? Ya, Pak. Tak sure lah puan. Awak cakap dia kena jadi diri sendiri tadi. Boleh tak saya marah je awak? Kalau saya nak marah ke awak, boleh? Nurul Ain, boleh tak? Tak tahu. Nak marah saya ni dengan awak ni. Macam mana? Contoh, saya marah dekat Patricia. Boleh tak saya nak marah kat dia? Saya marah, Patricia awak ni kenapa? Saya jerit kat dia, boleh tak? Tak boleh. Tak boleh, kenapa? Nanti menyinggung perasaan dia. Nanti menyinggung perasaan dia. Jadi betul tak term atau istilah menjadi diri sendiri tu, be yourself tu? Ikut pada keadaan.
ikut pada keadaan. Okey, jadi jadinya sekarang kalau kita tengok ramai yang cakap jadi diri sendiri kan, sebenarnya istilah tu kita bahaya untuk gunakan. Sebab itulah kalau kita tengok budak-budak zaman sekarang kan, bila dia selalu menggunakan istilah be yourself lah, be yourself kan, biar aku tak tunjuk perangai aku sebenar kan, nak menjerit, nak marah, nak bergaduh kan, tunjuk diri sendiri. Jadi kat situ kita nampak bahawa benda tu bahaya kan. Bila kita gaduh ke, kita marah ke dengan kawan kita ke, saya nak marah awak ke, tak boleh menjatuhkan air muka orang tu lah. Okey. Jadi kita kena ada perangai yang baik dalam diri kita. Okey. Jadi akhlak ni, akhlak yang buruk ni kita boleh ubah sebenarnya. Kita boleh ubah. Kita tak boleh ikut sangat kita punya diri kita. Kita tak boleh membudayakan akhlak tu. Sebab kalau akhlak tu bertentangan dengan budaya masyarakat, kita kena ubah ikut kesesuaian diorang. Contoh, kita masuk dalam satu rumah kan. Macam dalam rumah tu, orang kat rumah tu dia tak suka tutup dia tak suka tutup makanan contoh kan. Jadi benda-benda lain boleh masuk kan. Kita rasa macam kita tak boleh terima dengan perbuatan tu. Jadi kita pun nak marah kan. Kita kata tak nak lah rumah ni kotor, rumah ni tu kan. Jadi kita akan ubahlah ikut kesesuaian dia orang. Mungkin kita tak boleh tegur secara direct. Mungkin kita boleh tolong tutupkan makanan dia orang. Lama-lama dia orang akan tahu, oh tutup makanan tu adalah satu benda yang baik kan. Contohlah. Jadi kita kena sentiasa memberi teguran tu secara berhikmah. Okey, dalam Al-Quran ni dia tak ada ayat khusus untuk menerangkan gambaran akhlak yang buruk, tapi ada hadis-hadis yang menyatakan bentuk-bentuk akhlak yang buruk, iaitu daripada firman Imam Sadiq ada menerangkan sesungguhnya akhlak yang buruk itu memusnahkan segala amalan yang baik seperti cuka memusnahkan madu. Hadis Nabi juga menyebut bahawa barang siapa yang buruk akhlaknya maka terseksalah dirinya. Jadi kalau kita tengok, kalau kita ni ada satu akhlak yang buruk, orang akan pandang kita buruk je. Walaupun kita tolong orang, kita nampak orang ni kan, tapi kita still lagi nampak orang tu buruk kan. Jadi kita tengok satu video ni. Sekejap, nak share. Maaflah, slow. Kejap ya. Alah. Kejap ya. Ya, okey, dah. Tengok video ni.
Pernah tengok korang video ni tapi saya tunjuk je lah. Okay. ไอ้หนู Nampak มึงจะบิ้วไปไหนมาเก็บค่าแผงไว้ได้บนรถ Nampak, dengar. ทำอะไรกับโทรศัพท์น่ะมึงร้องไห้มา นี่เป็นเต้าครับเจ๊ เปิดประตูเอาเฮ้ยยังไงกันตายไม่ต้องแล้วเรื่องความสะอาดบอกกี่ครั้งกี่หนแล้ว พวกเธอนะเตรียมไว้เลยนะค่าเช่าแผงอ่ะเดี๋ยวฉันจะมาจัดการฉันเตือนแล้วนะแล้วนี่อะไรเศษดินอะไรเนี่ยฉันบอกกี่ครั้งแล้วว่าเธอมาสะอาดกว่านี้ไม่รู้เรื่องเลยนี่ไงแม่ต้อยไหนค่าเช่าแผงฉันไม่ต้องมาทำตาหน้าสงสารเลยเร็วๆไม่ต้องมาทำหน้าแบบนี้ไอ้ออดค่าเช่าแผงอยู่ไหนค้างมากี่วันแล้วเนี่ยฮะบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้ค้างจะให้หรือไม่ให้อยากตายใช่ไหมขอบใจแล้วค่าเช่าล่ะแค่เนี้ยฉันบอกไว้ใช่ไหมอยากขายต่อไปที่เนี่ยอยากขายต่อไปเลยอย่าไปเจ๊เฮ้ยเจ๊อย่าไปเล่นเป็นลูกขึ้นรัวไม่ได้ไงวะ ยกให้หมดเนี่ยให้หมดเลยเนี่ยจะกลับมาเอาที่เหลือเนี่ย30 บาทเนี่ยเอาไปที่นี่เอามาปลาเถื่อนที่สุดขอสารที่ขอใส่น้ำเองถึงแน่ๆเกลียดจะมา เฮ้ย เจ๊ดังแล้ววะ3 วันล้านวิว ทำอะไรกัน2 คน วันไม่เคยทำงานที่มันมีประโยชน์เลยนะแล้วเลิกเล่นได้ทีได้ไหมโทรศัพท์เนี่ยเอามานี่ดิไม่รู้วุ่นวายอะไรกับมันนักหนาไอ้โทรศัพท์พวกเอาไงดีเจ๊ ทำทุกอย่างเหมือนเดิมเก็บค่าเช่าเท่าเดิมเอาจ่ายเกินมาดิอยากจะขายต่อไหมอยากจะอยู่ต่อในตลาดเนี้ยฉันบอกกี่ครั้งแล้วกงกระทั่งเนี่ยรักษาความเป็นธรรมเหมือนเดิมเลยทางนี้เอาไปทางนี้เลยเร็วๆเดินมาดูนิดดูด้วยเข้าดูแลพวกเขาเหมือนเดิมต้องสังหารนายกให้หมดเลยขอบคุณมากเลยเจ๊ช่วยเหลือพวกเขาเหมือนเดิมนี่เหมาเองไม่เป็นไรที่ช่วยกันว่าไงเราขายไม่ดีเลยเหรอไปขายตลาดฉันไหมยังมีแผงว่างอยู่นะไปไหมล่ะช่วยให้เขามีที่ทำกินเหมือนเดิมทำทุกอย่างเหมือนเดิมค่าเช่าออสนึกว่าฉันลืมหรือไงนั่นอะไรน่ะถังอะไรน่ะฉันบอกกี่หนแล้วถังขยะอย่ามาไว้หน้าร้านไม่
Okey. Nak tanya seorang apa yang dipaham. Kenapa keluar pula lagu? Ambil keluar Raihan. Nak tanya apa aku tanya? Nak tanya Haris lagi. Ayah betul lah. Ini je ke yang masuk ke kita hari ni? Nak tanya Alif Hazran. Alif, apa yang awak nampak dekat dalam video ni tadi? Alif Hazran. Apa yang awak nampak dalam video tadi? Apa yang awak fikirkan? Alif, ada tak Alif? Alif Hazran 1, Alif Hazran 2, tak ada? Alif Hazran tak ada ke? Dia. Okay, Dia. Dia. Ya, saya Puan. Okay, apa yang awak tengok dekat dalam video tadi? Apa yang awak fikirkan? Rasa apa macam, apa yang awak dapat daripada video tu? Pasal adab Puan. Okay, adab. Kenapa? Kenapa ngadap? Terangkan. Kita kena sentiasa hormat orang. Kita kena sentiasa hormat orang. Tapi makcik tu baik je. Tak apa. Dia buat jahat-jahat macam tu tapi dia baik je, tak apa. Dia. Kita kena sentiasa hormat orang selagi diorang selagi Ustazah nak cuba. Siapa tu? Fikri. Okay, Fikri. Perkara viral ni tidak boleh dibawa main lah. Tak, kalau benda tu viral, lepas tu benda tu nampak daripada sudut yang buruk, kita tak tahu lagi sebab kita tak tengok daripada sudut lain. So kita kena pergi kat tu, kita kena tengok je punya keadaan yang sebenar daripada sisi yang lain lah. Disebabkan satu perbuatan yang buruk tu sebenarnya ada kebaikan dalam tu. Okey, terima kasih Fikri dengan Dia. Okey, jadi saya macam faham maksud Dia tadi tu. Okey, kita walaupun apa pun kita kena hormat orang. Okey, jadi Fikri pun ada cakap walaupun orang tu dia ada sisi yang buruk tapi dia ada sisi yang baik. Okey. Jadi kat situ kenapa saya nak terangkan melalui video ni? Sebab orang akan nampak benda yang apa kata surface je. Maksudnya don't judge a book by its cover kan. Kita selalu sebut macam tu. Okay, don't judge a book by its cover. Tapi itulah gambaran akhlak. Okay, bila kita dah terbiasa untuk cakap yang macam itulah kan. Kita akan buat kat semua orang. Jadi bila kita buat seorang, orang akan nampak kita ni buruk. Jadi Islam tak mengajar benda macam ni. Okay? Islam tak mengajar benda-benda yang nampak macam baik tapi sebenarnya dia buruk. Ataupun nampak macam buruk tapi sebenarnya dia baik. Islam ni dia mengajar untuk kita buat kebaikan di luar dan di dalam. Itu maksud akhlak yang sebenar. Faham tak maksud saya? Boleh tak Faris Farhan terangkan balik maksud saya ni? Nak tahu faham ke tidak? Faris Farhan ada? Ada tak Faris Farhan? Tak ada. Faris Farhan ada tak? Tak ada. Danish Za'farani ada? Tak ada juga. Okey.
Dan ni siapa yang faham yang saya cakap tadi? Apa cakap tadi? Saya cakap tadi tu. Islam dia kena akhlak ni maksudnya dia baik luaran dan dalaman. Faham tak? Berbeza dengan kena berbuat baik dengan jaga percakapan dengan orang. ya lagi hati pun kena baik. Faham tak maksud saya? Jangan bersangka buruk. Ya. Okay, terima kasih Danish. Jadi kita satu bila kita semua manusia dekat dunia ni bila kita sentiasa menjaga akhlak, maka kita akan sentiasa harmoni. Sebagai contohlah, kalaulah cerita pasal kalau lah kan. Kalaulah makcik tu dia tak marah-marah, dia tak hempas mesin perosak tu kan, dia jaga akhlak dia, maka tak viral lah benda tu. Tapi kalaulah benda tu viral sekalipun, bila orang lain dia tak syakwa sangka kat makcik tu, benda ni dia tak akan jadi satu benda buruk. Jadi kat situ semua kena menjaga akhlak. Jadi akhlak ni adalah kita menjaga serba-serbi tentang kehidupan kita. Kita kena menjaga serba-serbi tentang kehidupan kita. Itu dah akhlak yang paling baik lah. Okay. Jadi kita kena sentiasa berwaspada dengan akhlak kita. Sebab apa? Apabila kita rasa macam akhlak ni akhlak yang tak baik, jadi Allah tak suka, jadi kita kena jauhkan. Jadi benda-benda macam tu lah yang kita kena jaga. Tapi dalam masa yang sama kita tak bolehlah ditindas. Okey, kita ni terlalu baik sehingga kan kita boleh ditindas oleh orang lain. Itu pun tak boleh. Okey, kita kena sentiasa berwaspada. Ada juga perasaan waspada. Kita jangan selalu macam rasa semua orang baik dengan kita. Kita kena ada rasa waspada tu kena ada. Tapi dalam masa yang sama kita kena jaga akhlak kita. Okey, itu adalah maksud akhlak yang terbaik lah. Okey, jadi apa yang menyebabkan akhlak dekat dunia ni atau dekat Malaysia terutamanya jadi pudar ataupun jadi orang tak nak hidup dalam akhlak yang baik adalah gejala sosial lah. Gejala sosial ni biasanya di dalam kalangan remaja. Kenapa remaja je yang ada gejala sosial ni? Nak tanya awak. Kenapa? Iman Sofia. Kenapa kalau gejala sosial dia melibatkan remaja? Iman Sofia. Sebab remaja sekarang lebih bebas bergaul. Jadi kalau Kenapa? Kalau macam buat baik ni macam hypekan pergaulan diorang tu. Itulah maksud gejala sosial yang maksud Iman Sofia. Terima kasih Iman Sofia. Jadi itu adalah maksud yang Iman Sofia cakap tadi. Salah satunya adalah kenapa gejala sosial ni terlibat dengan remaja. Sebab bagi ada satu kajian, dia kata remaja ni dia masih lagi tidak boleh berfikir sama ada kesan kepada suatu perkara tu adalah buruk ataupun baik. Dia hanya menurut emosi dia je, perasaan dia je. Contoh macam awak tengok kawan-kawan awak waktu awak 15 tahun kan, dia rasa macam dia nak bunuh diri. Mesti ada kawan-kawan awak yang nak bunuh diri, yang nak kerat urat tangan lah. Betul tak? Ada tak kawan-kawan awak macam tu yang ikut perasaan? Ada tak? Mesti ada kan? Dalam ramai kita mesti ada yang jenis tak cukup kasih sayang kan? Jadi kat situ kita nampak remaja ni dia tak boleh bayang kalau dia potong urat tangan dia boleh mati. Kalau dia tak boleh mati dia boleh cacat. Bila dia dah cacat siapa nak jaga dia? Jadi dia tak fikir benda kehadapan. Dia hanya fikir pada waktu tu dia rasa dia stres dan dia nak membunuh diri. Dia rasa bunuh diri tu membawa ketenangan kepada diri dia sendiri. Padahalnya kalau dia bunuh diri mati dia tu mati dalam keadaan macam mana kan? Mati dalam keadaan yang kufur. Okey. Jadi kat situ dia tak fikir benda tu. Dia fikir perasaan dia je. Sebab itulah awak kan, awak dah macam dah dewasa, kiranya bukan remaja yang umur belas-belasan tahun ni. Awak kena fikir, jangan fikir seperti remaja-remaja yang lain. Nak menjerit-jerit, rasa macam tak cukup kasih sayang ke. Kita kena fikir perkara tu boleh membawa kepada apa keburukan kalau kita buat benda tu. Boleh buat malu pada diri kita,
semua orang kata kita sakit mental dan sebagainya. Padahal kita okey je. Okey. Jadi benda-benda macam tu kita kena jaga. Sebab itulah kejahatan sosial ni berlaku di kalangan remaja. Contoh kalau remaja tu dia nak ambil dadah. Dia rasa dadah ni boleh hayalkan dia, boleh lupakan dia punya dia punya kegelisahan. Jadi dia tak fikir bila dia ambil dadah tu dia akan ada ketagihan. Bila dia ada ketagihan dia akan mencuri, dia nak beli barang. Bila dia dah mencuri dia dah tak boleh bekerja, badan dia sakit, dia boleh dapat HIV AIDS dan sebagainya. Kedua arak, sama juga. Ketiga rogol. 4 budaya berpasangan, kan, couple. Yang kelima vandalisme, gangsterisme, seks bebas dan hedonisme. Okey, kenapa punca berlaku masalah keruntuhan akhlak ni? Yang pertama adalah peranan ibu bapa. Okey. Yang mana peranan ibu bapa ni sangat penting dalam keluarga. Contoh kalau ibu bapa pun tak solat, lepas tu dia nak anak dia jadi baik macam imam. Tak boleh lah. Jadi awak kalau macam contoh awak ni ada ibu bapa yang macam tu, yang awak rasa macam tak mengamalkan cara hidup Islam, maka kita kena ubah. Kita tak boleh buat kat anak kita pula macam tu. Jadi kita kena belajar lah. Belajar mengaji, belajar solat. Banyak tempat-tempat yang kita boleh belajar benda-benda macam ni kan. Yang kedua adalah masalah keluarga. Keluarga bercerai-berai ataupun bergaduh, kan, kerap bergaduh. Masalah keluarga yang miskin, kan, miskin bandar dan sebagainya. Yang ketiga iaitu pengaruh rakan sebaya. Lepas tu penyalahgunaan teknologi maklumat, rasa ingin tahu, kurangnya didikan agama. Okey. Itu adalah peranan-peranan ibu bapa yang ni. Alah, saya tak share slide je. Alah, tak ada siapa pun tegur. Okey, sekejap. Dah share dah. Okey. Lama dah saya cerita tak share slide pun ni. Okey, ni adalah dadah tadi. Okey, ni adalah peranan ibu bapa, masalah keluarga, pengaruh rakan sebaya, penyalahgunaan teknologi maklumat. Okey, jadi cara mengatasi keruntuhan akhlak ni yang pertama iaitu peranan ibu bapa. Okey, yang kedua peranan institusi pendidikan dan yang ketiga kesedaran diri. Okey, jadi sekarang ni kita nak buat satu aktiviti. Okey, sebelum kita nak masuk slide yang seterusnya, kejap aktiviti dia adalah berkaitan dengan kat sini kita boleh tengoklah siapa yang tak datang, siapa yang datang. Tak sempat kan last week saya nak dalam sini. So I gave them time to do some revision. So discussing the text. I discussed too that I'm going to put them on the forward final parts of the assessment, financial documentation after the draft and everything. 1 week more, right? Yeah. We key in marks of week 15. Kalau pasti 15. Any less? The extra 1 week lah to settle everything.
Okey. Boleh tengok dekat dalam chat. Boleh masuk. Kat sini saya ambil kehadiran lah. Panggil-panggil nama tak ada orang jawab. Kehadiran. Okay, boleh masuk kat dalam kat chatting tu. Ada saya bagi link. Okay, boleh masuk. Okay, saya nak awak buat berkaitan dengan akhlak. Okay, apa peranan daripada kita belajar tadi? Okay, apa peranan kita untuk mengatasi masalah akhlak ni? Dia boleh tak nama penuh Okay, apa peranan ibu bapa, peranan institusi pendidikan dan kesedaran diri sendiri untuk mengatasi gejala keruntuhan akhlak berdasarkan inilah dadah, arak rogol, budaya berpasangan, vandalisme. Vandalisme ni tahu kan yang contoh-conteng tu, musnahkan hak awam, gangsterisme, seks bebas, hedonisme ni iaitu dia terlalu mengagungkan hiburan lah. Okay. Jadi boleh letak nama, lepas tu apa peranan ibu bapa, peranan institusi pendidikan dan bagaimana kesedaran diri sendiri ni nak membantu untuk menyelesaikan masalah tu lah. Okay. Contohnya macam ibu bapa ni kena pantau gadget ke, diri sendiri ni kena dekatkan diri dengan Allah ke, macam mana. Ustazah, apa soalannya tadi? Lengunya badan.
Okey. Tak belum set lagi? Okey, terima kasih semua yang ni. Kira yang tak respon ni kira tak hadir lah ya. Saya buat. Okey, kita tengok satu-satu. Okey, saya macam ada yang 2-3 perkara yang saya rasa menarik lah untuk saya kongsikan. Yang pertama iaitu Nadia Husna ni lah. Nadia Husna ni dia yang pertama, dia maklum, dia kata memantau aktiviti sosial anak-anak. Okey, apa maksud memantau aktiviti sosial anak-anak ni? Hari Syafiq. Awak pun sama. Tiru ke apa ni? Tak Siapa tiru siapa? Okey. Hari Syafiq, apa maksud awak yang memantau aktiviti sosial anak-anak? Time diorang lepak keluar dengan kawan. Macam tu lah. Maksudnya mak ayah tu dia kena ambil tahulah. Kena ambil tahu. Ya. Okey, terima kasih Hari Syafiq. Okey, tu betul ya. Bukan sekadar nak tahu lepak kat mana, tapi kena tahulah balik pukul berapa. Kena tahulah anak tu dia sekarang ni kan banyak apps yang boleh pantau phone anak kan. Jadi kita kena bagi syarat kat dia untuk pantau daripada kecil. Okey. Jadi itu benda yang baik sebenarnya. Ibu bapa yang baik yang selalu pantau isu sosial anak dia. Tapi ada juga yang dia tak boleh nak pantau sebab terlalu sibuk dengan kerjaya. Jadi mungkin dia orang yang susah dan sebagainya. Yang tu mungkin ibu bapa ni dia kena sentiasa ada masa untuk anak-anak tu. Memanglah cari rezeki tu penting, tapi masa untuk anak-anak tu kita kena ubah. Mungkin masa tengok handphone tu kita kena kurangkan untuk kita buat aktiviti sosial dengan anak-anak, berjalan, bercerita kan.
benda-benda yang tak memerlukan bajet yang banyak. Jadi yang penting ibu bapa ni dia kena ada ilmu untuk mendidik anak-anak. Okey, yang kedua, Ahmad Danish ni dia kata mendidik anak-anak ni melazami adab berkomunikasi. Okey, betul. Okey. Kita kena sentiasa rasa kita kena tegur. Okey. Sama juga macam Syazah Adlina ni beri nasihat dan teguran. Kena sentiasa bagi nasihat dan teguran tu dalam komunikasi yang baik. Okey, menunjukkan sifat-sifat yang baik kepada anak-anak. Okey, Nur Fikri betul kita kena jadi contoh teladan. Sama juga dengan Fatin Nur Kasdina, Wan Nur Farah Izzati. Apa maksud memberi teladan yang baik ni? Kita tanya seorang yang sama maksud. Wan Nur Farah, apa maksud memberi teladan yang baik ni bagi awak? Farah. Mana Farah? Macam memberi contoh yang baik dekat anak-anak. Contoh yang baik? Contohlah nak tunjuk kat anak tu contoh yang macam mana? Bagi awak lah, awak suka mak ayah awak. Awak cuba share. Mak ayah awak suka contoh yang baik macam mana kat awak? Yang awak rasa boleh memberi teladan tu. Macam tak tinggikan suara. Cakap lemah lembut macam tu. Mak ayah awak buat awak macam tu lah. Mak ayah awak tunjukkan teladan yang baik dengan tak tinggikan suara, betul? Wan Nur Farah. Betul ke? Lebih kurang. Okey, terima kasih. Okey, jadi itu adalah memberi teladan yang baik. Okey, menasihati anak-anak sekiranya membuat kesilapan. Sama juga macam Amni. Okey, Amni apa maksud memberi nasihat ni? Awak suka ke mak ayah awak asyik tegur awak je suka? Amni. Ya, Puan. Sukalah mak ayah awak nasihat awak macam tu. Kalau apa yang kita buat tu bukan benda yang baik, diorang sepatutnya nasihat. Supaya kita tahu mana yang buruk, mana yang baik. Mana yang baik. Okey. Betul kadang-kadang remaja ni dia tak tahu kesan akibat daripada sesuatu perkara tu. Jadi kita lah sebagai ibu bapa, kita kena sentiasa tegur. Tapi teguran tu kita tak boleh tegur yang ikut kesesuaian anak kita lah kan. Kalau contoh anak kita tu jenis suka teguran yang lembut. Jadi kita kena ikut teguran yang lembut. Tapi kalau asyik kita tegur dengan lembut tapi anak tu masih lagi degil ataupun tak ikut, maka kita kena buatlah teguran yang lebih keras ke, ada denda ke. Kan sebab itulah dalam Islam kita boleh dah rotan anak-anak kalau anak tu tak solat daripada umur 7 tahun. Jadi kat situ, tapi kita mak ayah ni tak boleh dah rotan sampai boleh membahayakan nyawa anak tu. Kalau macam ayah saya, dia rotan tu, dia kata kalau nak rotan anak ni, kita kena letak buku dekat ketiak. Kalau buku tu jatuh, maksudnya kita dah melebihi dah sakit anak tu. Bayangkan kalau kita rotan, kita tak buku. Cuba buat, letak buku kat ketiak, rotan. Macam mana? Mesti sikit je kita rotan kan. Macam itulah cara didikan yang baik lah. Okey. Menasihati anak, sentiasa memerhatikan anak-anak. Ini semua satu lagi, ibu bapa meluangkan masa. Okey. Farah Najwa, ni menarik juga saya rasa. Meluangkan masa ni sebenarnya penting. Supaya anak ni dia rasa macam dia ni dikasihi, dihormati. Dan dia ada rasa macam diperlukan oleh mak ayah dia. Okey, jangan rasa macam anak-anak ni rasa tak diperlukan. Okey, yang lain tu saya rasa sama. Okey, memantau nasihat dan sebagainya. Kita tengok pula peranan institusi pendidikan. Yang pertama, saya tengok yang menarik. Okey, yang ni. Batrisya. Okey, Batrisya ni. Meleluasakan atau membuat kempen ke amalan sikap hormat-hormati antara satu sama lain. Ini sangat bagus idea Batrisya ni.
kita kena sentiasa rasa ada macam kempen untuk menghormati sikap orang lain. Okey, kita jangan herdik orang tu. Kalau orang tu buat sesuatu, kita kena hormat orang tu. Kalau dia tu buat benda yang salah, kita kena tegur secara baik dan sebagainya. Okey, ni pun sama. Faris Farhan memberi bimbingan kaunseling. Okey, memberi bimbingan kaunseling. Okey, yang lain tu sama je. Okey, Fikri pun sama, menjadi ikon yang baik untuk jadikan contoh. Okey, kesedaran diri sendiri. Kesedaran diri sendiri yang saya rasa menarik, yang pertama adalah memilih rakan sebaya lah. Okey, memilih rakan. Banyak yang buat banyak yang tuliskan dia kena jadi rakan yang baik. Okey, dalam ada satu istilah, kalau kita nak wangi, kita kena kawan dengan orang yang buat minyak wangi. Tapi kita jangan kawan dengan orang yang buat besi, nanti kita akan dapat sakit sebab besi kan dia mercik api tu kan. Jadi kita pun akan tempias juga kalau kita kawan dengan orang yang tidak baik. Okey. Izzah Alia pun menarik juga, melatih diri melatih diri dengan akhlak dan adab yang baik. Okey. Amni pun sama. Okey, lepas tu Yusra Hazika. Apa maksud Yusra ni? Ni menarik juga. Yusra ni dia lengkap semua. Okey, Yusra boleh terangkan? Kalau kita nak buat apa-apa, kita kena ingat mak ayah kita. Sebab apa-apa yang kita buat kena tempias dekat diorang juga. Betul. Okey. Kita kena ingat kita ni anak kepada contoh Yusra ni anak kepada Muhammad Yunus. Mak dia siapa? Orang akan bawa nama mak ayah kita bila kita buat benda yang tak baik. Okey. Itu sahaja untuk aktiviti ni. Kita pergi kepada tajuk subtopik yang seterusnya untuk hari ini. Sekejap. Okey, kita pergi ke subtopik seterusnya adalah isu semasa dan Islam dan cabaran semasa, tetapi berkaitan dengan pembangunan alam sekitar. Okey, tadi kita cerita tentang hidup kita dengan manusia, hubungan kita dengan Allah dari sudut ibadah, syariah dan sebagainya. Lepas tu kita belajar tentang hubungan kita dengan manusia, kan, hubungan kita dalam Islam, bagaimana kita nak jaga akhlak kita, kan. Kemudian yang ketiga adalah hubungan kita dengan alam sekitar. Okey, macam mana kita nak membangunkan alam sekitar? Alam sekitar ni bukannya terhad kepada hutan, rumput dan sebagainya. Tapi alam sekitar ni juga bagaimana kita nak membangun kerohanian dari satu tempat tu. Okey. Menurut Umar Chapa, pembangunan dalam masyarakat ni mustahil untuk dicapai sekiranya tidak berpaksikan moral atau norma dalam masyarakat. Okey. Itu maksud pembangunan alam sekitar. Tapi dalam maksud pembangunan ni lah. Okey, pembangunan dalam masyarakat mustahil untuk dicapai kalau semua orang tak jadi baik. Okey. Okey, seterusnya pembangunan dalam Islam ni, ni kita nak cerita tentang pembangunan dulu ya. Kita tak cerita lagi tentang alam sekitar. Pembangunan dalam Islam ni meliputi aspek fizikal, pembangunan ekonomi dan aspek bukan fizikal iaitu pembangunan insan. Jadi kat dalam Islam ni, maksud pembangunan ni adalah
Okey, pembangunan dalam Islam ni kalau kita tengok pembangunan, contohlah saya pergi negeri Jepun kan. Dia orang memanglah ada pembangunan ekonomi yang sangat pesat, yang bagus, bersih. Tapi sebenarnya dia tak membangunkan insan. Sebab dekat Jepun ni kadar kematian bunuh diri adalah antara paling tinggi di dunia. Jadi kat situ dia tak membangunkan insan atau sosial, dia hanya membangunkan negara dia. Sebab itu Islam dia tak nak pembangunan yang macam tu. Dia kalau boleh dalam Islam ni pembangunan ekonomi ni seiring dengan pembangunan insan. Contohlah makin tinggi ekonomi salah satu negara tu, makin tinggi orang pergi ke masjid, makin tinggi orang yang bersedekah. Itu yang Islam impikan dalam pembangunan ni, maksud pembangunan. Okey, konsep pembangunan sosial ni fokus utama dia adalah yang pertama iaitu nak membangunkan kerohanian. Maksudnya kita nak letakkan Islam tu adalah perkara yang paling asas. Semua orang tahu nak solat macam mana. Semua orang solat, semua orang pergi masjid untuk solat. Tak ada orang yang jauh dengan agama. Tak ada orang yang mencaci. Semua kan. Yang kedua barulah kita fokus kepada tahap pembangunan fizikal. Okey. Jadi kita nak membangunkan jiwa manusia dulu, baru kita nak membangunkan masyarakat. Okey. Okey, skop pembangunan Islam dengan Baharat ni lain lah. Kalau kita tengok Islam ni mementingkan pembangunan material. Sebab itulah Rasulullah SAW dia nak membangunkan satu negara, Allah turunkan wahyu kepadanya adalah membentukkan akhlak dia. Kan, bentukkan akhlak dulu, barulah boleh bentuk negara. Kalau kita bentukkan negara tanpa kita mementingkan akhlak, maka satu negara tu akan cepat jatuh. Ataupun dia bukan cepat jatuh, maksudnya dia sentiasa akan menindas orang lain. Okey, sebab itulah Barat ni dia mementingkan pembangunan material dan kebendaan. Okey, ni adalah panduan dalam pembangunan negara. Okey, pembangunan negara ni ada panduan dia. Okey, yang pertama, kalau kita nak membangunkan salah satu negara Islam yang betul-betul Islam, kita kena tak abaikan tanggungjawab kita kepada Allah. Kita tak boleh tinggal solat. Kalau semua orang dekat Malaysia ni, orang Islam kat Malaysia ni tak tinggalkan solat, insya-Allah pembangunan negara kita ni akan lebih pesat, maju daripada negara-negara lain. Yang kedua, kita tak boleh lupa fungsi kita duduk kat muka bumi Allah ni adalah menjalankan tugas-tugas manusia. Sebagai contoh, kita kena menyebarkan agama kita. Kita kena sentiasa berbuat baik pada orang. Kita kena sentiasa menegur orang untuk berbuat baik. Lepas tu mesti menanamkan nilai-nilai akhlak. Kan? Sampailah ke last sekali barulah kita nampak bahawa sebenarnya last sekali adalah barulah kita nak membangunkan fizikal manusia ataupun keuangan, ekonomi dan sebagainya. Okey, ni adalah matlamat pembangunan dalam Islam. Yang pertama ni sama je. Okey. Yang seterusnya adalah penjagaan alam sekitar menurut Islam. Dan yang seterusnya adalah pembangunan bukan sahaja kita nak bangunkan satu negara tu nak maju, banyak bangunan tinggi. Itu sebenarnya bukan pembangunan yang Islam impikan. Okey? Dalam Islam, pembangunan ni adalah kita ni baik, jadi orang yang baik. Di samping tu kita tak memusnahkan tumbuh-tumbuhan kita. Kita tak adalah nak buat bangunan tinggi, pencakar langit, nak berlawan dengan negara-negara lain. Itu bukan yang diajar oleh Islam lah. Okey? Jadi ini adalah penjagaan alam. Sebab apa kita kena jaga alam sekitar? Sebab alam ni boleh menjaga agama kita, boleh menjaga akal dan menjaga nyawa, menjaga harta dan menjaga keturunan. Kenapa alam ni tak dijaga? Yang pertama, kelemahan penguatkuasaan, pertindihan kuasa, kesedaran masyarakat, kerjasama pihak kerajaan dan swasta, dan dan seterusnya, topik seterusnya sains teknologi dan komunikasi. Okey. Yang ni masuk tajuk minggu depan ni. Tapi saya masuk je. Okey, ni adalah pembangunan sains teknologi. Okey. Pembangunan sains teknologi dalam Islam. Okey. Tadi kita cerita tentang pembangunan alam sekitar.
Lepas tu kita cerita tentang kepentingan sains, teknologi dan Islam, iaitu apabila kita ni hidup dalam zaman sekarang ni, kita kena berteknologi dengan tauhid. Okey, maksudnya kalau kita nak buat satu-satu apa dalam sains teknologi ni, kita kena berpaksikan tauhid lah. Memerhatikan kejadian Allah. Okey, lepas tu syariah, pusaka, teknologi, membantu ibadah haji. Lepas tu pemasaran sosial, isu kejiranan. Okey, sebab apa? Sumber kekuatan satu-satu negara ni mementingkan sains teknologi. Kalau kita tengok sekarang, negara-negara yang tinggi sains teknologi, maka tinggilah dia punya pendapatan. Sebagai contoh, kalau kita tengok banyak sistem-sistem yang canggih-canggih ni berasal daripada Amerika Syarikat lah. Jadi dia dapat menguasai dunia. Okey, ni adalah panduan Islam tentang sains teknologi. Kan? Semestinya nak tunaikan tanggungjawab kita sebagai khalifah Allah. Lepas tu kita nak buat sesuatu, kita kena buat dengan ikhlas. Dan yang terakhir adalah kita mesti mengutamakan nilai-nilai rohani. Okey? Okay, dan kita tak boleh buat penyalahgunaan lah dalam teknologi. Okay, ini adalah isu-isu teknologi yang biasa kita dengar. Kan? Okay, tu sajalah untuk hari ni. Sekejap je. Jadi ada lagi beberapa topik yang kita kena buat lah. Saya kena ajar. Saya harap habislah minggu depan. Okay. Jadi hari ni saya nak check satu assessment. Fikri bagi kat saya. Mana Fikri ni? Mana satu entah. Mana gambar Fikri ni? Tak nampak pula. Ni dia. Fikri dia ada hantar kat saya. Mari kita check sama-sama. Supaya jadi panduan lah pada semua untuk hantar PBT . Okey, Iman Sofia ada. Mono Fikri ada. Ahmad Dhani Zakfarani dengan Dianul Kamarina. Ni kumpulan yang hantar kat saya untuk semak lah. Iaitu kajian berkaitan dengan peranan sistem khilafah dalam Islam. Okey, jadi ni adalah latar belakang sistem khilafah. Okey. Ni khilafah ni maksud dia apa? Pengurusan tertinggi. Okey, laporan hasil kajian. Okey, daripada dengar saya terangkan ni. Yang 4 orang ni. Dengar. Okey. Okey, sekarang ni saya nak minta awak ubah sikit lah untuk nampak cantik awak punya laporan ni. Kajian berkaitan peranan sisi khilafah dalam Islam. Latar belakang sisi khalifah ni betul. Ni saya suka. Okey. Tapi cuba masukkan khilafah yang ada kat Malaysia. Contoh pemerintahan. Kan kat Malaysia ni kan ada ketua negara kan. Masukkan Perdana Menteri. Jadi kat sini adalah pengurusan tertinggi ni adalah ahli kabinet lah. Okey. Masukkan mufti. Masukkan Menteri Agama dalam ni. Cerita tentang latar belakang sistem khilafah ni. Yang ni boleh masukkan. Lepas tu bawah dia boleh masukkan sistem khilafah ni. Sistem khilafah di Malaysia. Okay, yang ni adalah pengurusan tertinggi ni letak boleh juga ayat ni, tapi kat bawah tu terangkan sistem khilafah di Malaysia ni ada menteri kabinet, ada apa-apa, terangkan cerita tentang pemerintahan kerajaan Malaysia lah. Okay, ni laporan hasil kajian. Okay, yang ni. Okay, ni saya tak nak buat macam ni je. Kebanyakannya responden bersetuju bahawa sebanyak berapa persen. Tulis persen ni. 93%, yang ni berapa persen? Mesti awak ada kan persen dia kan? Cerita tentang persen tak bersetuju menyatakan bahawa zaman kini mengikut sistem budaya barat. Okey, kena terangkan.
Lepas tu bagi tahu sebab. Okay, kumpulan lain pun boleh buat macam ni. Boleh beritahu kebanyakan responden bersetuju sebanyak 93% bahawa pentadbiran masa kini lebih mengikuti sistem barat berbanding sistem pentadbiran Islam. Okey, hari ini mungkin disebabkan kebanyakan negara mengangkat Amerika Syarikat sebagai ikon dalam sebuah kerajaan terutama sekali dalam sistem perundangan. Okey, manakala, tambahlah, manakala berapa persen tak bersetuju menyatakan mungkin kerana melihat kepada apa. Okey, kena terangkan persen tu. Sama juga yang kedua. Okey, adakah setuju bahawa pemimpin di Malaysia ni pada zaman ini menyatakan perundangan Islam? Okey, saya suka kumpulan ni sebab dia dah bagi sebab. Okey, tapi dia tak bagi persen. Kenapa dia jadi 60%? Walaupun sudah tetap menjalankan perundangan Islam sesebuah bidang. Okey. Sebab tu dah cantik dah, cuma huraikan lagi lebih panjang. Okey. Boleh faham tak? Sama juga dengan kat bawah-bawah ni. Cerita tentang persen, lepas tu terangkan huraian awak sendiri. Okey. Kesimpulan ni betul. Okey. Ni pun saya suka. Okey. Tu je kumpulan ni. Boleh faham tak? Zikri, Iman Sofia, Danish. Boleh? Boleh. Ya, okey. Jadi boleh hantarlah minggu ni. Okey, kalau siapa-siapa yang nak suruh saya semak, boleh hantar dulu kat saya. Kalau hantar kat saya tu, saya boleh tahulah apa yang korang tak faham sebenarnya dengan arahan saya tu. Boleh? Boleh? Boleh semua? Boleh. Okey. Kalau boleh, itu sajalah untuk hari ini. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah surah Al-As. Okey, ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa nak tanya kelas ni? Tak ada? Tiada pun. Tiada. Tak ada ya? pun. Okay. Boleh hantarlah semua assessment minggu ni. Lepas tu assessment yang saya dah bagi tu boleh hantar. E-folio saya dah bagi kan? Betul tak? Saya rasa semua saya dah bagi kan? PBT. E-folio. E-majalah saya ada bagi tak? Last. E-majalah saya ada Macam bagi tak tak? pernah. Tak bagi lagi. Astaghfirullahaladzim. Sekejap. Saya nak bagi satu lagi assessment last. Sebab kelas kita ni ada lagi kelas, saya rasa macam minggu 15 tu saya nak buat kelas ganti last lah. Nampaknya awak tak cukup 1 minggu lagi kelas ganti. Okey. Okey, ni last untuk minggu ni. Di folio, saya belum bagi lagi kan. Okey. Okey, ni adalah rubrik yang terakhir atau assessment yang terakhir yang awak kena buat lah. Okey, yang ni adalah 30 markah. Saya bagi tak maaf sebab saya bagi lambat. Kenapa saya bagi lambat ya? Saya tak ingat lah. Okey. Setiap kumpulan dalam memilih satu saja soalan berikut.
Yang pertama, masalah pergaulan bebas antara pelajar lelaki dan perempuan di Politeknik Malaysia. Okey. Jadi, baik dan buruk pembangunan bandar terhadap alam sekitar ni adalah tajuk dia. Tugasan e-folio ni, dia ada nama dan nombor pendaftaran pelajar, ada isi kandungan, pengenalan, lepas tu ada 4 isi huraian dan contoh. Tugasan e-folio ni adalah bentuk e-majalah. Penilaian ni dilakukan secara berkumpulan, maksimum 5 orang satu kumpulan. Setiap kumpulan perlu menggunakan aplikasi yang bersesuaian berkaitan dengan tajuk tugasan dan mengaitkan tajuk dengan prinsip syariah dan tempoh masa 2 minggu. Jadi minggu ke-15 lah awak boleh hantar. Okey, ni adalah rubrik. Okey, memberikan maklumat yang jelas, huraian, berjaya membentuk dan menghasilkan tugasan, menerangkan semua perincian tugasan yang ke atas tu. Maksudnya semua kena ada lah. Ada nama, ada isi kandungan, ada pengenalan, ada 4 isi, ada kesimpulan, ada rujukan. Jangan lupalah tu rujukan tu kan ramai orang lupa. Lepas tu menyampaikan idea dengan cara yang amat jelas, berlaku agihan kerja, melengkapkan tugasan lebih awal daripada jadual dengan mewujudkan pelan dan jadual waktu untuk menyiapkan kertas kerja ni. Menyiapkan kerja itu. Okay, ni adalah pengurusan masa. Okey. Jadi saya rasa kalau siapa tak hantar awal tu maka dapatlah markah lebih kan. Kalau tak hantar awal tu saya bagi masa sampai Isnin minggu satu lagi. Tu last Okey. Jadi e-majalah ni macam-macam awak boleh buat. Contohlah. Saya buka satu contoh daripada kelas lain. Ini ada tak e-majalah? Contoh e-majalah yang boleh tengok lah. Folio. Okay. Mana ya? Majalah kejap ya. Undangan. Okey, folio. Ini adalah antara e-majalah yang awak boleh jadikan rujukan lah. Okey. Oh, dia tak ada dah. Okey. Ni adalah e-majalah yang antara yang awak boleh ikut. Dia macam ni lah e-majalah tu. Tapi kalau boleh buat lagi cantik lah daripada ni kan. Ada nama, ada nama pensyarah. Okey. Ni okey. Ni e-majalah. Kalau boleh masukkan sesuai lah color dia, gambar dia. Adalah komik sikit berkaitan dengan tu. Okey, adalah kempen ke. Ini adalah e-majalah yang sesuai lah. Pasal dia rujukan. Okey, boleh faham tak? Jadi itulah macam itulah kena buat. So hantar resend satu lagi Ada apa-apa nak tanya tak? Yang ni nanti saya akan buat macam biasalah grup macam tu. Dia ada 10 tapi awak ada berapa orang bahagilah 5, 10, 4 orang ke 4 ke 5 orang lah satu kumpulan untuk buat e-majalah ni. Nanti saya letak nama tu pasal awak tak tajuk. Lepas tu awak boleh pilih lah. Tak boleh samalah tajuk ni. Ada apa-apa nak tanya? Ada apa-apa nak tanya? Okay, ada. Tak ada. Okey, yang laporan yang baru hantar kat saya tu nanti saya semak. Saya akan hantar voice note dekat awak. Untuk awak betulkan. Okey? Okey. Kalau tak ada, sampai situ sajalah kelas kita. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Puan. Waalaikumsalam. Terima kasih, Huda. Waalaikumsalam. Terima kasih, Thank you, Puan. Puan. Terima kasih.